أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah sama-sama kita membuka kuliah Maghrib pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Tahiyyatil Islam assalam. Fassalamullahi 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله للعالمين كله بشيرًا ونذيرًا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وعنئم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala masih lagi memanjangkan usia kita sehinggalah pada saat ini kita dapat sama-sama beribadah dan sama-sama dapat melakukan amalan yang soleh sebelum daripada kita mati dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita juga bersyukur pada Allah Taala kerana kita telah masuk pada bulan Rabiul Awal, satu bulan yang mulia, bulan yang dilahirkan seorang manusia yang sangat agung, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya orang Arab akan menyembah berhala. Kalau bukan kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya Majusi tidak akan padam. Rom, Parsi yang menyembah Majusi dan sebagainya. Kalau bukan kerana Nabi SAW, kita pada hari ini tidak dapat mengecapi nikmat iman, nikmat Islam. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan sekalian, kerana kita ni menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling akhir, akan tetapi umat yang paling awal dimasukkan ke dalam syurga. Jadi mudah-mudahan kita ni menjadi hamba Allah Ta'ala dan juga menjadi hamba Allah yang bertakwa dan mentaati, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada malam ini, tuan-tuan sekalian, kita akan ceritakan kisah seorang sahabat Nabi yang namanya Abu Darda radhiyallahu anhu, yang mana kata Abdul Rahman ibn Aufin, kana Abu Darda yadfa'u anhu ad-dunya birrahataini was-sadri. Abu Darda ni dia menolak dunia dengan dua tapak tangan dia dan juga dada dia. Jadi Abu Darda ni nama dia Uwaimir, ada juga kata Amir.
Uwaimir bin Malik Al-Khazraji. Kita panggil Abu Darda. Abu Darda ni, Darda tu anak perempuan dia. Nama dia Uwaimir bin Malik Al-Khazraji. Orang Khazraj. Sebelum daripada Nabi SAW menyatukan Aus dan Khazraj ni, dia ada suku Khazraj, suku Aus. Jadi Nabi menjadikan mereka ni golongan Ansar, yang menjadi penolong-penolong Nabi SAW. Jadi dia jadi Malik, Uwaimir bin Malik Al-Khazraji Al-Ansari. Cerita dia tuan-tuan sekalian, satu hari sebelum daripada dia Islam ni lah, zaman jahiliah, dia bangkit daripada tidur dia. Nahadha Uwaimir bin Malik Al-Khazraji Al-Mukanna bi Abi Darda min naumihi mubakkiran. Dia bangun awal-awal pagi. Wa madha ila sanamihi alladhi nasabahu fi ashrafi makanin min baitihi. Bangun awal-awal pagi, dia menuju ke tempat berhala dia yang diletakkan dalam rumah dia, tempat yang mulia bagi dia, tempat yang molek lah. Dia letak berhala dalam rumah dia. Fahayyahu wa dammakhahu bi anfasi ma hawahu matjaruhu al-kabiru min at-tayyib. Dengan penuh hormat dia ucap selamat pagi pada berhala dia. Ni dia. Zaman jahiliah. Jumpa berhala, ucap selamat. Kemudian dilomorkan minyak wangi, air bau lah. Dilomorkan minyak wangi bagi apa? Dekat berhala ni, bagi wangi lah tuan-tuan sekalian. Minyak wangi pula jenis yang mahal, bukan cak ayam ni. Cak mahal tuan-tuan sekalian. Summa alqa alaihi thawban jadidan, kemudian dipakaikan pula dengan baju yang baru. Ni dia berhala. Pakaikan dengan baju yang baru, min fakhiril harir, daripada jenis sutera yang bermutu tinggi. Punya sayang pada berhala, nak bagi tahu. Maknanya mandinya, melomorkan minyak wangi, pakai pula baju baru. Ni. Ahdahu ilaihi bil amsi ahadu tujaril qadimina alaihi minal Yaman, yang mana kain baju ni dihadiahkan oleh seorang peniaga, seorang businessman yang datang ke kedai dia. Yang mana Abu Darda ni tuan-tuan sekalian, dia seorang businessman. Dia orang perniagaan. Jenis orang ada kedai, orang berniaga. Jadi ada orang hadiah ke dia satu kain yang bermutu tinggi. Dipakai ke berhala dia. Satu hari tuan-tuan sekalian, fa idza syawari'u Yathrib wa turuqatuha tadiku bi atba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ini jalan di Yathrib, Madinah ni sebelum tu nama dia Yathrib. Jalan di Yathrib ni sempit dengan pengikut-pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum aiduna min Badrin, mereka pulang daripada perang Badar. Bila sahabat-sahabat Nabi balik daripada perang Badar, lalu ke jalan-jalan Madinah ni, jalan jadi sempit. Pasal ramai mari ni balik daripada perang. Wa amamahum afwaj al-asraf min Quraisy, dan di depan mereka ini ada tawanan-tawanan tentera Quraisy. Jadi ramailah, balik-balik jalan tu penuh, jadi sesak jalan. Fazwarra anhum, maka Abu Darda kata dia mengelakkan daripada bertemu dengan pengikut-pengikut Muhammad ini. Lakinnahu ma labitha an aqbala ala fatan minhum yantami ila Khazraj, akan tetapi dia berpaling, dia pergi kepada seorang pemuda daripada kalangan mereka ini, yang orang Khazraj, kabilah Khazraj ni, dan ditanya tentang seorang lelaki, iaitulah sahabat Nabi yang namanya Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu anhu. Ditanya pemuda ni, budak ni, dah Abdullah ibn Rawahah lagu mana? Ditanya.
Ramai-ramai tu ditanya hak ni dia. Dalam perang Badar hak pergi tu, dia tanya Abdullah bin Rawahah. Kenapa? Kerana Abdullah bin Rawahah ni saing baik dia. Saing baik dia masa jahiliah. Jadi dia tanyalah keadaan lagu mana sihat ke dok, lagu mana perang, warna mati ke, warna nak tahu keadaan juga tuan-tuan sekalian. Saing lama ni. Maka kata Fatah Khazraji ni, pemuda Khazraj ini, laqad abla fil ma'rakati akramal bala wa 'ada saliman ghaniman. Dia kata Abdullah bin Rawahah, masya-Allah. Dia dalam perang Ma'rakah ni, peperangan ini, dia memang menonjollah banyak, kita panggil apa, hebatlah dalam pertempuran. Wa 'ada saliman ghaniman, dan dia balik dalam keadaan yang baik, dapat atas rampasan perang. Wa tam'anahu alaihi, dan ditenangkan. Maknanya alhamdulillah lah, nak bagi tahu Abdullah bin Rawahah ni sihat balik, tak ada apa, balik pulang balik. Kadang-kadang kita jumpa kawan kita, kita saing dengan kawan kita lama tak jumpa ni, jadi kadang-kadang kita tanya anak ke, tanya kawan-kawan kita yang lain, kan, pasal apa kita nak tahu juga kawan kita ni lagu mana, kan, lama tak jumpa, sihat ke tak sihat ke, ni. Jadi Abu Darda tanya, walam yastaghribil fata su'ala Abi Darda, dan pemuda ni tak pelik dengan soalan Abu Darda. Kenapa? Memang orang tahu dah. Lima kana ya'lamun nasu jami'an min awasir al-ukhuwah. Orang ramai tahu belaka dah. Bagaimana ikatan ukhuwah, ikatan persaudaraan yang terikat di antara dua orang ni. Saing baik, orang kenal belaka. Kan, tengok jalan sokmo, makan sokmo tu saing baik, kan. Zalika lianna zalika lianna Abu Darda wa Abdullah bin Rawahah kana mutaakhiyaini fil jahiliyah. Dua-dua ni kawan bersaudara masa jahiliyah. Bila datangnya Islam, i'tanaqahu Ibnu Rawahah. Datangnya Islam, Abdullah bin Rawahah ni masuk Islam. Akan tetapi Abu Darda dia tak. Dia tidak memeluk Islam. Akan tetapi tidaklah sampai memutuskan persaudaraan di antara dua orang ini. Walaupun seorang ni Islam, seorang ni belum Islam lagi, tidaklah kita panggil apa, putus perhubungan. Yang mana Abdullah bin Rawahah ni yata'ahadu Abu Darda biziarah. Dia sentiasa datang ziarah dia. Datang ziarah kawan dia, ajak dia kepada Islam, wa yuraghibuhu fihi, galakkan dia supaya memeluk Islam. Dan sebagai seorang sahabat, mestilah dia rasa sedih bila mana tiap-tiap hari umur dia makin bertambah dalam keadaan dia orang musyrik ketika itu. Kalau tuan-tuan ada kawan-kawan, sebagai contoh orang Cina ke orang India ke, cubalah ajak dia peluk Islam. Dapat pahala besar tuan-tuan sekalian, yang Nabi sebut. Dapat beri hidayah. Kalau mana orang masuk Islam ni lebih bernilai daripada unta merah lagi. Maknanya apa? Kalau kita ada kawan-kawan tadi, ajak dia pada Islam walaupun dia orang kafir. Ajak dia dekat dengan agama Islam, tuan-tuan sekalian. Wasala Abu Darda ila matjarihi. Jadi Abu Darda ni bila dia keluar tadi tu, dia nak pergi ke kedai dia sebenarnya. Wa tarabba ala kursiyihi al-ali. Bila sampai di kedai dia, dia pun duduk bersila atas kursi dia yang tinggi. Pasal dia boh lah. Wa ja'ala yabi'u wa yashtari. Dia pun menjual belilah. Ada orang businessman. Dia pun suruh pekerja-pekerja dia, dan dia mana apa suruh buat ni, cegah buat ni, ada benda lah. Disuruh kepada petugas-petugas dia tadi. Dalam masa yang sama tuan-tuan sekalian, dia tak tahu apa yang berlaku di rumah dia. Dia pergi kedai jual, kan, jual barang, macam adalah benda dia jual tu. Dia tak tahu rumah dia benda apa berlaku ni. Ni cerita dia. Yang mana tuan-tuan sekalian, ketika itu Abdullah bin Rawahah yamdi ila baiti sahibihi Abi Darda. Dia pergi ke rumah Abu Darda. Wa qad azama ala amrin, dan dia macam ada satu benda yang dia bertekad dia nak buat. Abdullah bin Rawahah ni dia pergi terus rumah Abu Darda. Balik perang Badar tu,
terus pergi rumah Abu Darda. Falamma balagal baita, bila sampai rumah Abu Darda, ra'a babahu maftuhan, dia pun tengok pintu rumah tu terbuka. Wa absara Ummu Darda'i fi finaihi, dan dia tengok ada isteri Abu Darda, iaitu Ummu Darda, ada di halaman rumah. Maka dia bagi salam. Faqala assalamu alayki ya amatallah. Assalamu alayki, salam sejahtera je lah. Assalamu alayki ya amatallah, wahai hamba Allah. Maka isteri Abu Darda pun jawab, wa alaikassalam ya akha Abi Darda. Dia jawab salam, wahai saudara Abi Darda. Lalu Abu Darda tanya, lalu Abdul bin Rawahah tanya, aina Abu Darda? Mana tuan rumah? Dia tanya. Maka kata isteri dia, zahaba ila matjarihi wa la yalbathu an ya'uda. Abu Darda ada, saat ni baru pergi kedai. Kayak pergi balik lah tu, tak lama lagi dia balik lah. Maka Abdul bin Rawahah tanya, ata'zanin, boleh tak aku minta izin nak masuk rumah? Dia ada benda dia nak buat, tuan sekalian. Maka kata isteri Abu Darda, ala rahbi wassa'ah, selamat datang. Masa dia mari sama dah, biasa dah. Wa aslahat lahu tariq, dan dia buka jalan untuk masuk, dan anak-anak Abu Darda ada di rumah. Wa madat ila hujratiha, dan terus isteri Abu Darda tadi masuk ke dalam bilik dia. Wan syaghalat anhu bi islahi sya'ni baitiha. Orang perempuan biasalah sibuk dengan mengemah rumah, mengemah bilik dan sebagainya, dan untuk menjaga anak-anak dia tadi. Masuklah Ummu Darda dalam bilik dia, jaga anak, mengemah rumah. Kawan ni tuan-tuan sekalian, Abdullah bin Rawahah ni masuk ke bilik Abu Darda. Bilik tempat yang mana, tempat yang khah disimpannya berhala Abu Darda tadi. Kawan ni ada benda nak buat. Dia masuk dalam bilik, rupanya bilik tadi ni bilik yang ada simpan berhala dia. Dia pun apa lagi, tengok berhala depan mata tuan-tuan sekalian, wak keluar kapak selalu. Ni. Wak keluar kapak selalu yang dibawa. Wa mala 'ala sanami waj'al yuqatti'ahu bihi. Dia pun tengok berhala tadi, berhala ni kan. Dan dia ambil kapak tuan-tuan sekalian, dia pun cantas terus. Katak tu berhala tadi, lalu dia kata apa? Ala kullu ma yud'a ma'allahi batilun. Ala kullu ma yud'a ma'allahi batilun. Bukankah setiap perkara yang disekutukan bersama Allah itu batil? Benda ni batil ni, berhala ni. Pasal dia benda yang menyekutukan Allah Ta'ala, sembah benda berhala, benda patung ni tuan-tuan sekalian. Dia pun sak bagi tuan-tuan sekalian, berkecai berhala tadi. Habis dia kerak tuan-tuan sekalian, dia pun balik. Ummu Darda ni tengok, balik dah ni. Dia pun tengok masuk dalam bilik tadi, bilik berhala tadi, dia pun tengok, alamak, terkejut dia. Ini tak boleh jadi ni. Kan, dia tengok berhala tadi tuan-tuan sekalian telah terpotong-potong. Hina ra'athu qad ghada ajzazan, habis terpotong. Wa wajadat ashla'ahu, berselerak atas tanah. Dia kata berat terik ni. Balik Abu Darda, kalau tak kena penampar, kena pelempang tuan-tuan sekalian. Dua tu. Kan? Kena penampar lah balik lagi. Lalu dia kata apa? Ahlakatni ya ibn Rawahah. Ahlakatni ya ibn Rawahah. Mu telah membinasakan aku, wahai Ibnu Rawahah. Berat dah aku terik ni, dia kata. Lam yamdi ghairu qalilin hatta ada Abu Darda ila manzili. Tak lama kemudian tuan-tuan sekalian, Abu Darda balik. Baliklah, balik ke rumah. Dia pun tengok bini dia duduk depan pintu. Dia tengok bini duduk depan pintu hujrah, pintu berhala dia tadi tu, dalam keadaan wahya tabki wa tanshij. Dalam keadaan dia menangis-nangis. Dalam keadaan menangis dengan suara yang tinggi, macam ada kematian je. Nangis tuan-tuan sekalian. Ni di antara tanda wa alamatul khaufi minhu badiyatun ala wajhiha. Dan nampak tanda-tanda ketakutan di wajah dia. Dia biasa kalau orang takut ni tuan-tuan sekalian, tengok muka pun tahu dah ni dah ada benda dah, dia benda dia takut tu. Macam orang tengok hantu, dah hantu tak ada pun kan. Tengok jin, tengok benda pelik-pelik.
Maka ditanya isteri dia, faqala ma sya'nuki, buat apa denganmu ni? Qalat, maka bini dia kata, saat ni bang, Abdullah bin Rawahah mari rumah kita bang, dia kata. Masa mutadak tadi dia mari rumah kita dan dia buat berhala ni macam yang abang tengok sekarang, dia kata. Macam yang abang tengok sekarang ni dia yang buat bang, dia buat, bukan saya buat, dia buat. Fanadhar ila sanam fawajadahu hutaman. Abu Darda pun tengoklah berhala dia. Dia tengok berhala dia hancur lebu tadi. Makin kita panggil apa dah, tengok berhala benda hak dia sayang lah kan. Benda hak dia sayang, padahal benda tu tak pakar apa berhala ni. Jadi dia pun naik darah tuan-tuan sekalian. Dia kata tak boleh jadi. Aku kena balas pada Abdullah bin Rawahah. Dia kata aku akan tuntut bela. Kenapa? Dia buat gini pada berhala aku. Punya marah dia tuan-tuan sekalian. Lalu dia pun keluar. Lalu dia pun nak keluar lah. Sebelum dia keluar tuan-tuan sekalian, dia wasakata anhu ghadabuhu. Dia tiba-tiba dia jadi senyap sekejap. Ini orang yang ada ashabul uqul, orang yang ada akal tuan-tuan sekalian. Bila berlaku satu perkara ni, dia akan mikir sekejap. Ini dia. Dia pun bila dia fikir tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku ni, dia tengok berhala dia. Dia fikir, dia kata apa? Lau kana fi hadha sanam khairun ladafa'al adha an nafsi. Dia kata kalaulah berhala ni ada kebaikan, nescaya dia pertahankan diri sendiri daripada bahaya. Kan? Kalau mu ni ada kebaikan, mu tahanlah dirimu sendiri. Dia mikir berhala dia, dah takkanlah kacau lebur begini, kan? Jadi tuan-tuan sekalian, bila dia fikir, akhir sekali dia dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, berhala tadi tak ada guna pun sebenarnya, tak ada manfaat sikit pun. Diri sendiri pun tak nak jaga tuan-tuan sekalian, kan? Pasal berhala ni manusia yang buat. Jadi dia pun fikir, dia mandi-mandi siap-siap tuan-tuan sekalian, terus dia pergi rumah Abdullah bin Rawahah. Bukan nak marah, tapi nak bagi tahu bin Rawahah supaya bawa dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat gembiralah dengan kedatangan Abu Darda tadi, yang mana bagi dia datang untuk mengisytiharkan keislaman dia di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dia ni merupakan orang yang paling last sekali dalam kampung dia yang masuk Islam. Dan dikatakan dia ni orang Ansar yang paling last sekali masuk Islam. Last sekali tuan-tuan sekalian. Bayangkan. Bila mana Abu Darda ni masuk Islam tuan-tuan sekalian, saat dia masuk Islam, saat dia beriman dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan keimanan yang bercampur dengan seluruh darah dia, seluruh tubuh badan dia, jiwa dia. Ni beriman sungguh-sungguh ni. Dia menyesal sungguhlah, menyesal semenyesalnya terhadap apa yang telah dia lakukan sebelum ini, dan dia banyak tertinggal benda-benda kebaikan. Kan sepatutnya kita ni tuan-tuan sekalian, bila dah lama contohlah kita bergelumang dengan maksiat, bergelumang dengan dosa ni, kan, zaman muda-muda dulu kita dengan maksiat, kita dengan macam-macam lah kita buat dulu. Bila dah mari tua, dah mari umur-umur ni tuan-tuan sekalian, dah insah ni, sepatutnya kita insah dah. Kita rasa rugi, rasa menyesal pasal apa? Allah, muda-muda buat apa aku nak buat gini? Masa muda-muda buat apa aku nak mari sejid surah, mari semayang bang, mari dengar majlis ilmu, mari mengaji ilmu agama, tambah keimanan, mantapkan iman dan sebagainya. Sepatutnya bila rasa, kita akan rasa menyesal. Pasal apa? Umur kita ni separuh ataupun lebih dari itu dah kita gunakan dalam keadaan tidak ada ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abu Darda ni menyesal sungguh. Kenapa? Dia terlepas banyak benda dah daripada orang lain. Wa adraka idrakan amiqan ma sabaqahu ilaihi, dan dia merasakan para sahabat-sahabat yang lain terlalu jauh meninggalkan dia. Dalam apa? Dalam memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam menghafal Al-Quranul Karim, tinggal banyak dah. Orang lain hafal belaka dah Quran, dia belum start lagi menghafal Quran. Dalam beribadah, orang lain banyak dah buat amal ibadat, dia tertinggal ke belakang.
dalam bab takwanya, maknanya masing-masing dah mendahului dia, tuan-tuan sekalian. Maka Abu Darda berazam untuk dia menyaingi apa yang dia telah luput dulu dengan usaha yang sangat kuat, tuan-tuan sekalian. Ini baru betul. Maknanya dah tahu kita tinggal belakang ni, kejar sungguh-sungguh, tuan-tuan sekalian. Wa ayyuwasila kalalal laili bi kalalin nahari, yang mana dia menyambung kepenatan malam dengan kepenatan siang. Maknanya malam buat amal ibadat, penat malam sambung pula penat siang, tuan-tuan sekalian. Hatta yalhaqa birrakbi wa yataqaddam alaihi, sampailah dia dapat menyaingi, dapat mendahului sahabat-sahabat yang lain. Ni berlumba untuk kebaikan, ni bukan berlumba untuk kemewahan dunia. Berlumba untuk buat amal kebaikan di atas dunia ni. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Allah Taala suruh kita bersegera, wasari'u ila maghfirah, kepada keampunan Allah Taala, yang mana Allah Taala sediakan syurga bagi orang-orang ni seluas langit dan bumi, tuan-tuan sekalian. Jadi Abu Darda sedar dia lambat dah ni. Maka dia pun beribadah, tuan-tuan sekalian. Fansarafa ila al-ibadati insirafa mutabattil. Mana apa? Dia bila mana dia buat amal ibadat ni, yang mana bila dia kan orang ni, orang perniagaan. Bila dia tengok dia orang perniagaan dalam ibadat lagi, dalam perniagaan lagi, tuan-tuan sekalian, dia rasa susah. Dia rasa susah pasal apa? Yalah, maknanya bila dah sibuk dengan perniagaan ni, dia bimbang takut dia leka dalam bab ibadah. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang dia buat, dia tinggalkan perniagaan dia. Dia tinggalkan perniagaan dia, yang mana dia kata, kalaulah aku ni ada kedai di depan pintu masjid, dia kata. Bila mana, kalaulah aku ada kedai depan pintu masjid ini, tapi kalau boleh hutung banyak mana sekalipun, tapi kalau menyebabkan aku ni tertinggal salat jamaah, tak ada guna aku hutung, walaupun untung 300 dinar sekalipun, tuan-tuan sekalian. Maksudnya apa, tuan-tuan sekalian? Bagi dia ibadat lagi penting. Bukan kita kata berniaga salah, tuan-tuan sekalian, berniaga tak salah. Akan tetapi Abu Darda melihat dia nak fokus dalam bab ibadat, maka dia tak boleh menumpukan dalam bab perniagaan dia tadi. Maka dia tinggalkan perniagaan dia dan dia datang untuk beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan senang, tuan-tuan sekalian. Bukan saya nak suruh lepas ni pakak tinggallah kedai belaka, mari ibadat, bukan. Tapi nak bagi tahu, tuan-tuan sekalian, kita pada hari ni kalau tengok kedai-kedai yang ada pada hari ni dekat-dekat masjid banyak. Tapi berapa ramai yang boleh datang sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang berjemaah di masjid? Apa salahnya, tuan-tuan sekalian, maghrib, mari waktu bang kita tutup sekejap, mari sembahyang. Apa salahnya? Kan? Kalau kita kata, payah ustaz ni kedai makan, tak, bukan lain boleh. Mungkin isteri dia ada ke apa ke. Jangan sampai kita ni dok dang langsung, tak pernah mari sembahyang. Padahal rumah kita ni, kedai kita ni berdekatan dengan masjid. Sebelah tu je kedainya, tuan sekalian. Orang bang tu patut dia hak mari dulu. Tapi tak mari juga, tuan-tuan sekalian. Pasal apa ni? Nak cari keuntungan. Tak salah nak makan cari rezeki, tapi jangan sampai tertinggal peluang berjemaah di masjid, tuan-tuan sekalian. Ini rugi. Jadi sebab itulah kalau kita fikir-fikir balik bagaimana pentingnya kita untuk datang sembahyang Jumaat ini, kenapa pahala yang sangat besar Allah Taala berikan kepada kita. Duit ni, tuan-tuan sekalian, dia akan habis. Dan duit ni atas dunia je. Di akhirat kita nak pahala. Kenapa pahala inilah yang Allah Taala akan berikan kepada kita untuk kita menghadapi yaumul hisab, tuan-tuan sekalian. Jadi Abu Darda ni dia merasakan kelazatan dalam beribadat dan dia tak nak tinggalkan majlis ilmu. Sekali-kali dia tak nak tinggalkan majlis ilmu pasal dia tinggal jauh dah. Jadi setiap majlis ilmu ni dia akan pergi belaka, tuan-tuan sekalian. Ini yang kita nak.
bila mana kita ni dah rasa kita dah makin tua contohlah. Makin berumur dah. Jadi kalau boleh akhir-akhir penghujung kita ni, bukan kata tunggu tua baru nak belajar, muda pun kena belajar. Takut mati nak kira bila tuan-tuan sekalian. Akan tetapi orang yang berumur ni memang dah makin hampir dengan kubur. Jadi kalau boleh jangan tinggal majlis ilmu sampai dia mati. Kenapa? Istiqamah inilah yang mana dalam majlis ilmu ni akan menyelamatkan dia daripada azab kubur dan sebagainya. Jadi Abu Darda ni tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Inilah aqulu. Bila orang tanya dia apa maknanya siapa tinggalkan perniagaan, jadi dia kata inilah aqulu innallaha azza wa jalla harramal bai'ah. Dia kata sesungguhnya Allah Taala tidak mengharamkan jual beli. Allah Taala tak haramkan jual beli. Walakin ya tetapi aku, dia kata uhibbu an akuna minal ladzina la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Akan tetapi ini aku suka ni aku menjadi orang yang tak dilalaikan dengan perniagaan. Aku tak nak lalai dengan perniagaan dan jual beli ni. Kenapa? Untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bimbang tuan-tuan sekalian, ya perniagaan ni lah. Bila kita syok dapat untung ni memanglah sukalah. Tak nafi benda tu. Kan? Untung pula bukan sikit. Jual ni untung berapa? 300,000. Allahu Akbar. Tak cukup 300,000, nak lagi 500,000, tak cukup lagi. Kan? Nak cari lagi. Padahal 300,000 dah tu. Beri ke ustaz tak apa kan? Sikit. Kalau beri ke ustaz tahan sikit. 300,000, 400,000, tak cukup lagi. Nak lagi 1 juta. Allahu Akbar. Rumah apa? Rumah 4 juta. Allah, rumah 4 juta tuan-tuan sekalian. Apakah kalau cantik kalau rumah tadi tu 4 juta dia boleh beli banyak, hak ni bagi ke ni. Ini bagi ke orang miskin, ni bagi ke orang. Kan banyak pahala dia. Tapi rumah dia saja 4 juta. Maknanya mahal sungguh, maknanya itulah tuan-tuan sekalian. Manusia ni kadang-kadang dia tak cukup dengan apa yang dia ada. Rasa nak tambah sama. Rasa nak tambah. Ini yang dia bimbang, dilalaikan dengan perniagaan. Lam yatruk Abu Darda at-tijarata fahasbu wa innama taraka ad-dunya. Jadi Abu Darda ni tuan-tuan sekalian, dia tidak meninggalkan perniagaan sahaja, bahkan dia tinggalkan dunia. Dia tinggalkan dunia. Wa a'rada an zinatiha wa zukhrufiha, dan dia berpaling daripada hiasan-hiasan dunia ni. Ni Abu Darda lah tuan-tuan sekalian. Ni maknanya contoh sahabat Nabi. Bukanlah maksud kita kena tinggalkan dunia seterus pakai dok tuan-tuan sekalian. Dunia pun kita kena ambil. Tapi kita ambil dunia ni untuk akhirat kita. Kan? Pasal apa? Kalau kita lock dunia ni ke orang kafir lah ambil belaka, berat kita, habis dijajah kita dan sebagainya. Jadi kita kena ambil juga dunia ni, tapi kita ambil dunia untuk akhirat tuan-tuan sekalian. Cuma Abu Darda ni memang iman dia sangat hebat. Yang mana dia tak nak terus dunia ni. Waqtafa minha biluqmatin khashinah tuqimu sulbah, dan dia memadai dengan hanya dia makan tuan-tuan sekalian sesuap makanan yang mana luqmah yang keras, makanan yang keras, cukuplah dia. Yang mana makanan yang keras ini tuqimu sulbah, boleh menegakkan tulang dia, maknanya boleh hidup, maknanya alhamdulillah dah. Makan keras pun tak apalah. Roti-roti keras pun tak apa. Ini tuan-tuan sekalian. Pakai baju pula wasaubin safiq, baju yang kasar. Baju yang kasar, padahal dia ahli perniagaan dulu. Yasturu jasaduhu, cukuplah baju tadi boleh menutup auratnya. Ini dia. Faqad nazala bihi jama'atun fi lailatin syadidal qarri. Tuan-tuan sekalian, satu hari ada satu jamaah yang mana datang ke rumah dia untuk bermalam. Orang Arab ni dia baik tuan-tuan sekalian. Memang kebiasaan orang Arab ni kalau tetamu mari, tak kenal pun nak tumpang berteduh dia akan bagilah. Jadi ada satu jemaah ni mari pada malam yang sangat sejuk, lailatin syadidatil qarri qasiyatil bardi. Tu dia bahasa Arab ni dia hebat tuan-tuan sekalian. Nak khabar sejuk tu, sejuk sangat-sangat ni. Fa arsala ilaihim ta'aman sakhinan. Bila dah cuaca sejuk tuan-tuan sekalian, maka Abu Darda ni sediakan makanan yang panas untuk tetamu dia tadi. Akan tetapi dia tak hantar selimut. Kan nak tidur tak ada selimut, susah juga pasal sejuk sangat.
Kan makanan panas dia atas. Kan? Tetamu kata dah kawan ni makanan panas, selimut tak ada. Pening tetamu tuan-tuan sekalian. Falamma hammu bin naumi, bila mana tetamu-tetamu tadi nak tidur, duk bincang sama-sama pok dia. Duk bincang. Dah kita guana ni tak ada selimut ni. Contoh. Tuan-tuan sekalian, orang mari biasalah kalau kita selimut sedia, batas sedia, lembek sedia belaka lah. Pasal tetamu mari kan takkan tidur atas ming gitu. Kan tak molek lah. Jadi nak bagi tahu tak ada selimut rumah Abu Darda ni. Sampai dia orang bincang tuan-tuan sekalian, kata salah seorang daripada mereka, ana azhabu ilaihi wa ukallimuh. Biar akulah pergi, biar aku cakap dengan Abu Darda. Nak beritahu. Biar akulah jumpa tuan rumah ni. Abang-abang biar akulah jumpa tuan rumah, biar aku cakap dengan dia. Faqala lahu akhar da'hu. Orang lain pula kata tak apalah, biar dia pergi. Mana orang lain maknanya bagilah dia pergi, maka dia nak pergi juga tuan-tuan sekalian. Wa madha hatta waqafa ala babi hujrati. Bukan, orang lain kata tak usah pergilah, tapi lelaki tadi nak pergi juga, maka dia pun pergilah tuan-tuan sekalian, sampailah di depan pintu pintu Abu Darda tadi. Dia pun tengok Abu Darda duk berbaring. Faraahu qad ittaja'a. Dia tengok tu rumah duk baring, dan di sisi dia isterinya jalisatun, tengah duduk dekat dengan dia, yang mana mereka ni tidak ada melainkan baju yang nipis. La yaqi min harrin, yang mana baju yang nipis tadi tu tidak dapat melindung daripada panas dan tak dapat melindung daripada sejuk pun tuan-tuan sekalian. Dia pun tengok, Allah tuan rumah pun susah juga. Tuan rumah pun pakai, Allah, maknanya tak ada selimut, mana baju pula nipis juga. Kalau kita tuan-tuan sekalian kan, saya pernah duduk di Jordan di Syria. Musim sejuk ni berlapis-lapis lah baju, 5 lapis tu biasa. Sejuk tuan-tuan sekalian, tambah lagi gas pemanah depan kita pun sejuk lagi rumah tu tuan-tuan sekalian. Sejuk, memang sejuk sungguh lah nak cerita ni. Tapi Abu Darda ni baju tu je ni. Selimut-selimut pun tak ada tuan-tuan sekalian. Lalu bila mana tetamu dia tengok begitu, faqala ar-rajul li Abi Darda, ma araka bitta illa kama nabitu nahnu, aina mata'ukum. Nampaknya keadaanmu pada malam ni macam keadaan kami juga. Tetamu dia kata, aina mata'ukum, mana kelengkapan rumahmu ni? Sofa-sofa, kursi tak ada ke? Selimut-selimut, batapah mana belaka? Dia tanya tuan-tuan sekalian. Lalu kata Abu Darda radhiyallahu an, lana darun hunaka nursilu ilaiha tiba'an kullama nahsulu alaihi min mata'. Kami ni, dia kata, Abu Darda kata, kami ada satu rumah di sana. Kami ada satu rumah di sana yang mana kami duk hantar barang-barang rumah kami ni ke rumah sana, dia kata. Setiap kali kami ada barang, kami hantar sana belaka kat rumah kami onu, dia kata. Walau kunna stabiqaina fi hadhihi ad-dar syai'an minhu la ba'athna bihi ilaikum. Kalaulah kami ada barang lagi rumah ni, nescaya kami akan serahkan pada kamu. Kalau ada selimut, kami akan bagi pada kamu, jangan bimbang. Tapi masalah memang tak ada sungguh barang-barang kami. Kami atas dah rumah tu. Summa inna fi tariqina alladhi sanaslukuhu ila tilka ad-dari aqabatan ka'udan al-mukhifu fiha khairun min al-muthqal. Dia kata kemudian jalan kami nak pergi rumah tu banyak sangat halangan, dia kata. Rumah kami nak pergi ni banyak sangat halangan-halangan yang menakutkan, yang memayahkan kami. Jadi kami ni mengurangkan bebanan barang-barang kami supaya apa? Kami dapat merentasi jalan tadi untuk sampai ke rumah kami, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan faham nak cerita ni? Rumah mana ni? Syurga lah. Pasal apa nak pergi syurga ni, jalan dia macam-macam. Bukan senang, tuan-tuan sekalian. Jadi kena kurangkan bebanan di atas dunia ni, nak memudahkan kita pergi ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pun tanya lelaki tadi, mu faham ke tak? Dia tanya, afahimta? Lelaki dia kata, faham. Naam, fahimtu wa juzita khairan. Dia pun mengucapkan terima kasih, tuan-tuan sekalian. Ini Abu Darda radhiyallahu anhu, bagaimana tuan-tuan sekalian, dia ni seorang mufti, seorang orang yang bijaksana, seorang sahabat Nabi SAW yang sangat hebat, yang takwanya tinggi, yang berperang dengan Nabi SAW, kehidupannya sangat zuhud. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, kita berhenti setakat ni dulu. Kita akan sambung part yang kedua insya-Allah
pada minggu depan jika diizinkan oleh Allah Ta'ala, kerana ada lagi cerita Abu Darda ni, kita akan sambung pada minggu depan jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekadar itulah pada malam ni, apa yang baik datang daripada Allah dan yang kurang dan yang lemah datang daripada diri hamba sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Fassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarana subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من كرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. InsyaAllah sumbangan pada malam ni untuk kuriki. Jadi insyaAllah kita pakat-pakat sumbang insyaAllah. Wallahu a'lam.